Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton Jom Channel, selamat menonton. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi pada bicara santai Perintah Kawalan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada hari ini dalam rancangan dalam Jom Channel FB Live. Hari ini kita akan bercerita ataupun kita membincangkan tentang tajuk penting ataupun tajuk yang mungkin hangat diperkatakan di kalangan pemilik haiwan peliharaan, iaitu haiwan peliharaan dan COVID-19, perspektif kebajikan haiwan. Jadinya sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, sebarang persoalan ataupun soalan yang hendak dikemukakan untuk panel kita, sila tinggalkan di ruangan komen dan semoga kita dapat membaca dan menjawab soalan bagi pihak tuan-puan semua untuk kita kemukakan pada panel kita ya. Baik, panel saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Salihatul Huzaimah mewakili Jom Channel FB Live sebagai moderator pada hari ini. Jadi panel kita pada hari ini adalah Dr. Sarvana Kumar SPLI. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Veterina selama 20 tahun dan kini beliau berkhidmat sebagai penasihat kebajikan haiwan dan kesihatan. Baiklah, apa khabar Dr. Sarvana Kumar? Khabar baik. Alhamdulillah, how are you? Semua okey ya? I'm good, doktor. Okey. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami pada kali ini dalam topik haiwan peliharaan dan COVID-19, perspektif kebajikan haiwan. Baik. Sekali lagi saya ingin ingatkan siapa yang ingin mempunyai soalan ataupun pertanyaan, sila kemukakan soalan ada di ruang yang disediakan. InsyaAllah saya akan cuba tanyakan pada panel berkenaan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah Doktor, Dr. Kumar, kita teruskan dengan soalan kita pada hari ini. Dengan perkembangan pandemik COVID-19 pada ketika ini, apa yang pemilik haiwan perlu tahu? Salam sejahtera ya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan Hari Veterina Sedunia kepada semua rakan veterina semua dan salam berpuasa kepada rakan muslimin dan muslimat. Profesion veterina ini sangat unik ya dalam mengubati insan yang tidak boleh menyuara dengan perkataan, penderitaan dan juga kesakitan yang dialami. Okey, saya akan berbalik kepada soalan doktor ya. Okey, sebenarnya sebagai pemilik haiwan ya ataupun ternakan, perkara yang penting perlu diketahui adalah apakah tanggungjawab mereka sebagai pemilik haiwan yang bertanggungjawab. Dan dalam keadaan sekarang mereka perlu tahu kepada semua do and don'ts, perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam memastikan haiwan mereka berada dalam keadaan sihat. Okey, jadinya perlu tahu apa do's and don'ts untuk setiap pemilik haiwan ataupun pemelihara haiwan. Betul ya doktor? Yes dok. Okey, baiklah. Setakat ini kami menerima banyak pertanyaan tentang kerisauan jika virus COVID-19 boleh menjangkiti haiwan peliharaan dan boleh menjangkiti manusia. Itu yang menjadi kerisauan lah di kebanyakan pemilik haiwan sekarang. Jadi adakah haiwan peliharaan selamat bersama pemiliknya di rumah ketika negara sedang dilanda pandemik COVID-19 ini? Okey, ini soalan yang sedikit kompleks. Saya ingin memberi sedikit informasi mengenai perkara ini sebelum jawabnya. Telah dilaporkan di beberapa tempat berkaitan jangkitan COVID di kalangan haiwan. Pertama, pada seekor harimau di Bronx Zoo, New York City. Kemudian pada seekor anjing berumur 17 tahun di Hong Kong. Dan seterusnya pada seekor kucing di Belgium. Dan baru-baru ini di mana 2 ekor kucing di New York. Okay, satu kajian telah dilakukan di Harbin Veterinary Research Institute China mendapati haiwan adalah lebih resisten kepada jangkitan ini berbanding dengan kucing. Jadi ini dapatan mereka ya. Kucing boleh dijangkiti dengan virus ini tetapi menunjukkan simptom yang lemah dan proses pemulihan dia adalah lebih senang. Okay. Juga dilaporkan bahawa kebanyakan spesies-spesies lain doktor ya mungkin tahanan yang tinggi terhadap virus ini.
Kajian ini menggunakan computer-based database dan juga modeling mendapati virus ini susah menjangkiti kebanyakan haiwan-haiwan lain termasuk haiwan-haiwan ternakan. Jadi tak perlu risaulah. Kiranya setakat ini kalau yang dilaporkan adalah kucing merupakan perumah yang agak sensitif ataupun yang lebih susceptible lah ya untuk dijangkiti. Tetapi setakat ini adakah kucing itu sendiri boleh menjangkitkan ataupun boleh menjadi mode of transmission ataupun punca jangkitan kepada manusia? Okey, sebenarnya pemilik tidak perlu risau mengenai hal ini. Semua kes-kes yang berlaku adalah amat terpencil. US Department of Agriculture dan juga CDC telah menyatakan bahawa kes-kes yang berlaku pada kucing ini amat terpencil dan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh mereka adalah tidak seperti manusia. Dan yang penting adalah mereka menyatakan bahawa tiada bukti yang mana haiwan ini menyebarkan virus itu kepada manusia. So dengan erti kata lain, kita tak perlu begitu risau bahawa adakah kita akan menjangkiti virus ini daripada haiwan. Saya rasa CDC adalah satu organisasi yang amat penting dalam keadaan-keadaan sebegini dan mereka telah menyatakan bahawa virus ini tiada bukti virus ini akan menyebarkan kepada manusia. Baik. Okey, so kalau ikutkan penjelasan Dr. Tu lebih simple dan jelas untuk disampaikan kepada pemilik haiwan yang mungkin berasa risau dengan keadaan sekarang. Dalam keadaan PKP dan isu pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang, adakah haiwan peliharaan juga terkesan seperti kita? Macam contohnya kalau kita kan sekarang ni bila dalam perintah kawalan pergerakan kita dalam keadaan tak boleh nak bergerak ke mana-mana, jadinya mungkin ada sesetengah individu mungkin stres kan, kalau yang dah biasa keluar je ni stres. Jadi adakah haiwan peliharaan juga terkesan bila keadaan PKP ini berlaku, dan jika ada apakah kesan tersebut? Actually sedikit dia berkesan juga ya. Contohnya kebebasan untuk mempamerkan corak kelakuan yang semula jadi mungkin sudah terjejas. Pergerakan secara bebas dalam rumah ataupun di luar rumah pun sudah pun dihadkan dan memang sudah terjejas. Dan untuk mendampingi pemilik secara biasa dahulunya pun saya rasa sekarang sudah pun terjejas. Dan keadaan bosan mungkin serba sedikit mereka merasakan keadaan bosan tersebut. Mungkin ini adalah isu-isu yang serba sedikit membawa kesan kepada haiwan peliharaan. Okey. Jadinya kalau diikutkan haiwan peliharaan juga mungkin secara tak langsung terkesan dengan keadaan PKP sekarang, sama juga seperti pemilik haiwan tersebut. Betul? Ya. Kita dah 3 fasa, memang stres. Saya rasa begitu jugalah kepada yang telah pun dihadkan pergerakan dia. Okey. Jadi memandangkan situasi yang agak orang kata masih mungkin terkawal, tapi kita tak tahu sebab macam haiwan ni pun dia jenis susah untuk mengekspreskan dia punya mungkin perangai ataupun behavior yang mungkin untuk mengatakan bahawa mereka tu dalam keadaan stres ataupun dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi apakah langkah-langkah kita sebagai pemilik haiwan untuk sekurang-kurangnya mengurangkan kesan negatif tersebut ketika PKP sedang berlangsung? Okey, sekarang yang penting adalah pemilik itu sendiri ya. Mereka perlu memastikan bahawa kebajikan terhadap haiwan mereka itu perlu dijaga. Okay? Dan seperti yang saya katakan dahulu ya, pemilik tak perlu risau tentang isu COVID, maka mereka boleh mendampingi haiwan-haiwan tersebut. Tetapi langkah-langkah yang wajar perlu diambil. Okay, sepatutnya haiwan seperti kucing yang perlu risau untuk dia dijangkiti daripada kita, bukannya kita yang risau untuk dijangkiti daripada mereka. Okay. So biar saya elaboratekan sedikit tentang tanggungjawab mereka ya. Teruskan. Okey, tanggungjawab mereka adalah di mana mereka perlu memastikan bahawa persekitaran yang sesuai disediakan. Contohnya bilik perlulah lapang, jangan terlalu gelap, mesti mempunyai ventilasi yang cukup. Okay. Kedua, mereka perlu memastikan bahawa pemakanan yang sesuai.
Jangan diberi makanan yang sudah lapuk, ataupun makanan itu mestilah segar dan juga nutrisi yang balance. Yang ketiga adalah mereka mesti membolehkan bahawa haiwan itu serba sedikit berjaya mempamerkan corak kelakuan. Contohnya jangan disimpan dalam kurungan sahaja, kurungan dia terlalu kecil. Okay? Dan keempat adalah keperluan untuk ditempatkan mengikut sosial habitat. Contohnya janganlah anjing dengan kucing itu ditempatkan dalam bilik yang sama sebab kita katakan mereka perlu dikurungkan. Dan akhirnya adalah yang amat penting adalah keperluan untuk dilindungi daripada penyakit, kecederaan atau kesakitan. Mereka perlu mendapatkan rawatan doktor secepat mungkin kalau ada isu-isu berkaitan dengan penyakit dalam haiwan mereka. Baik. So kalau ikutkan lebih kepada kebajikan haiwan itu sendiri, bagaimana untuk kita mengekalkan atau mengurangkan kesan-kesan negatif disebabkan oleh stres ataupun keadaan yang mungkin kurang menyenangkan dalam ketika PKP ini. Betul ya, Doktor? Ya, betul. Baik. Jadi memandangkan apa nama kita okey. Dari segi sebab bila ada juga yang masih risau kan bila mungkin yang terkesan especially dari segi keuangan ataupun terlampau risau jika haiwan tersebut boleh menjangkiti pemilik haiwan. Adakah wajar haiwan peliharaan dibiarkan atau diabaikan demi kepentingan dan keselamatan pemilik haiwan atau manusia tersebut? Okey, seperti yang saya katakan tadi mungkin kita tak perlu risau banyak sebab kebanyakan haiwan mempunyai resisten yang tinggi terhadap virus ini. Hanya kucing sahaja yang mempunyai yang boleh dijangkiti, itu pun kalaulah dia berdepan dengan seorang pemilik yang mempunyai tanda-tanda ataupun telah pun dijangkiti dengan COVID. Okay, dalam keadaan sekarang Akta Kebajikan mendefinisikan pemilik sebagai orang yang memiliki haiwan ataupun orang yang bertanggungjawab terhadap haiwan tersebut. Ini termasuk kepada orang-orang yang memiliki haiwan itu secara dokumen ataupun di bawah jagaan mereka ataupun haiwan itu berada di dalam permis mereka. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, 5 tanggungjawab itu amat penting. Jadi mengikut Seksyen 24 Akta Kebajikan Haiwan jikalau seorang pemilik gagal mematuhi 5 tanggungjawab tersebut maka mereka melakukan satu kesalahan dan boleh didenda minimum RM15,000 ataupun maksimum RM75,000 ataupun 2 tahun penjara. Jadi yang ini adalah amat penting di mana pemilik-pemilik perlu tahu bahawa undang-undang iaitu Akta Kebajikan Haiwan sedang memerhati mereka. Selain dari itu, baru-baru ini saya dengar banyak dilaporkan bahawa haiwan-haiwan ini ditinggalkan oleh pemilik yang mana sedang berluasa Saya ingin beritahu mengikut Seksyen 29(1)D Akta Kebajikan Haiwan meninggalkan apa-apa haiwan dengan sengaja atau tidak sengaja dan tidak menyediakan makanan, minuman atau tempat perlindungan adalah menjadi satu kesalahan, Doktor Dan mengikut Seksyen 29(1)P pula apa-apa haiwan yang berada dalam keadaan trauma di mana dibiarkan atau ditinggalkan di mana-mana tempat yang menyebabkan dia berada dalam keadaan trauma, sakit, penderitaan, kebuluran, dahaga juga melakukan satu kesalahan. Satu lagi adalah mengikut Seksyen 30 di mana adalah salah untuk membunuh sesuatu haiwan dan 31 adalah di mana salah untuk pemberian racun pada haiwan tersebut. Jadi jika siapa yang mendapati kesalahan ini maka Akta Kebajikan Haiwan akan mendenda mereka sebanyak RM20,000 minimum, maksimum RM100,000 atau kedua-duanya jika disabitkan dengan kesalahan. Okey, jadi mungkin pemilik-pemilik yang bertanggungjawab tidak bertanggungjawab saja yang membiarkan haiwan peliharaan di masa-masa ketiadaan orang. Mereka rasa saya waktu malam saya pergi biar siapa pun tak nampak kan? Ataupun saya pukul 2 pagi saya biarkan. Tetapi mengikut Seksyen 58 Akta Kebajikan Haiwan, gambar atau video boleh dijadikan keterangan sebagai mahkamah. Jadi selepas semua ini selesai, jika satu video keluar yang menunjukkan bahawa kita melepaskan haiwan di luar sana, maka prosiding mahkamah boleh dimulakan, siasatan boleh dimulakan dan jika didapati mereka akan didenda RM20,000 minimum, maksimum RM100,000 dan atau dipenjara 3 tahun. Kesemua ini hanya kepada tanggungjawab pemilik-pemilik yang
tidak bertanggungjawab saja doktor ya. Tapi saya Okey. rasa ramai pemilik-pemilik kita memang prihatin. Mm-mm. Jadi tahniah kepada mereka lah. Ya, kita pun mengharapkan yang terbaik lah. Semoga apa orang kata pemilik haiwan ni selalunya hatinya lembut kan. Tak adalah sampai tergamak lah untuk membuang kucing ataupun haiwan peliharaan yang telah mereka pelihara. Tapi yalah, kiranya yang kita tahu mungkin kebanyakannya mungkin orang di sekeliling kita adalah bertanggungjawab. Tapi mungkin ada juga kes-kes yang mungkin bukan di kalangan kita, mungkin orang lain kan, yang melakukan kesalahan tersebut tanpa orang kata tanpa ragu-ragu, mungkin dia ada, kita pun tak tahu apa sebab-sebab tertentu yang mungkin boleh menyebabkan mereka melakukan penganiayaan begitu. Adakah pada pengetahuan doktor, adakah kes tersebut banyak dilakukan ataupun adakah dalam takat yang orang kata merisaukan kita semua sebagai pecinta haiwan? Saya rasa tak banyaklah, tapi sedikit sebanyak here and there adalah orang yang terlalu risau membiarkan haiwan mereka. Tapi saya ada mendapat beberapa aduan mengatakan bahawa oleh kerana rawatan yang tinggi mereka membiarkan haiwan di jalanan. Saya rasa itu adalah satu perlakuan yang amat tidak bertanggungjawab. Jadi secara statistik kita tak ada statistik yang sebenarnya, tetapi serba sedikit dia sedang berlaku. Saya mengharapkan selepas siapa yang mendengar ataupun mengikuti rancangan pada hari ini akan mengambil iktibar supaya jangan membuang haiwan-haiwan pelihara, sebab kita tak ada dalam keadaan yang panik dan kita hanya perlu mengambil precautions, itu saja yang perlu dilakukan. So kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga sajalah ya doktor, supaya tidak orang kata menimbulkan suasana panik di kalangan pemilik haiwan, ataupun kadang-kadang sebenarnya pemilik haiwan ni tak diisu sangat, tapi yang kita risau adalah bukan pemilik haiwan yang mungkin ada potensi untuk menganiaya atau mencederakan haiwan terbiar ataupun haiwan yang gelandangan di luar sana, yang mungkin boleh lead to keracunan, pembunuhan ataupun pembuangan secara berleluasa yang menjadi kerisauan lah. Itu je yang mungkin kita perlu ambil langkah berjaga-jaga. Okey, betul doktor. Jadi okey. Kalau jika kes pembuangan ataupun penganiayaan haiwan ini berlaku dalam tempoh PKP ini, apakah yang pendapat doktor, doktor rasa yang punca ataupun faktor-faktor yang boleh menyebabkan kes penganiayaan atau pembuangan ini boleh berlaku dalam tempoh PKP ini? Okey, saya rasa kalau awareness ataupun mereka tidak begitu berpengetahuan mengenai cara bagaimana COVID ini berjangkit ataupun isu yang mana dia berkaitan dengan COVID dengan haiwan, mungkin isu pembuangan ini akan berlaku lah. Tetapi saya rasa banyak agensi dan juga jabatan itu sendiri telah pun mengambil langkah untuk memberi penerangan dan juga program-program awareness kepada semua pemilik melalui risalah, melalui beberapa, dan saya rasa kita pun dalam proses tersebut untuk memberi penerangan kepada mereka supaya jangan panik, jangan biarkan haiwan mereka digelandangkan, dan tanggungjawab mereka sebagai pemilik itu patut dipatuhi. Jadi saya rasa kalau semua ikut tanggungjawab ataupun mereka faham tentang tanggungjawab mereka itu, saya rasa isu buangan haiwan ini mungkin akan dikurangkan. Tetapi serba sedikit mungkin berlaku di sana di sini. Kita ada juga banyak agensi-agensi ataupun banyak persatuan yang sedang bergiat dalam proses untuk mengambil alih, memberi makanan dan juga rescue dan membawa mereka ke tempat yang lebih sesuai lah. Saya rasa Malaysia kita belum masuk dalam keadaan di mana kita perlu panik. Semua seperti sedia ada.
Masih dalam keadaan terkawal, alhamdulillah. Ya. Kita berharapkan semoga keadaan itu berterusan. Baiklah doktor, dari segi pengendalian haiwan peliharaan di rumah, uh, adakah guideline ataupun uh, cara yang terbaik untuk kita mengendali haiwan peliharaan dalam ketika PKP ini, sebab mungkin in terms of um, ada additional step-step ataupun guideline yang mungkin pemilik haiwan perlu take note Okey. tentang ini. Okey, saya rasa Kementerian Kesihatan bersama dengan jabatan telah memberikan banyak guideline. Saya akan beri beberapa guideline mengikut bacaan saya ya. Yang pertama adalah pemilik itu sendiri ya. Mereka perlu cuci tangan sebaik yang mungkin. Lebih baik setiap kali cucian melebihi 20 saat ya. Dan sentiasa memastikan bahawa social distancing di-maintain di mana-mana lah, even di dalam family pun sekurang-kurangnya 1 meter. Dan memang kalau ada yang mempunyai simptom tu memang perlu dipatuhilah. Dan yang seterusnya, elakkan daripada menyentuh bahagian muka, mata dan mulut. Dan semasa bersin ataupun batuk, jagalah cara mereka di mana batuk di bawah siku. Yang kedua adalah apa yang perlu mereka lakukan pada haiwan mereka. Pertama, cuba limitkan sentuhan pada haiwan peliharaan mereka. Kemudian letakkan haiwan-haiwan ini dalam 1 atau 2 bilik tanpa membiarkan mereka merayau di seluruh rumah. Yang ketiga adalah penjagaan mereka perlu dilakukan oleh isi rumah yang sihat. Kalau ada yang simptom tu lebih baik jangan handle pets ni. Dan dalam keadaan ini lebih baik kalau kita pakai mask apabila kita nak handle haiwan tersebut. Dan cuba elakkan untuk memeluk dan mencium mereka dalam keadaan masa inilah. Dan yang paling penting, jikalau mereka menunjukkan apa-apa simptoms, secepat mungkin pergi rujuk doktor veterina yang berhampiran untuk rawatan. Baik. So basically cara-cara pengendalian haiwan ataupun social distancing di kalangan manusia, di kalangan manusia juga perlu diaplikasikan, perlu di-apply kepada haiwan juga, masuk antara kita dan juga haiwan peliharaan. Ya, betul. Okey. Baiklah. Berkata tentang cuci, bersihkan tangan. Okey, apakah bahan yang selamat digunakan sebagai disinfektan di rumah untuk mengelakkan virus COVID-19 dan adakah ia selamat jika terdedah pada haiwan? Mungkin doktor boleh beri beberapa bahan yang mungkin available di rumah yang mungkin kita boleh gunakan untuk digunakan sebagai disinfektan dan adakah ia selamat untuk haiwan peliharaan? Okey. Terlebih dahulu saya bukan nak promote apa-apa brand dekat sini ya. Saya akan menjelaskan cara disinfektan digunakan di rumah dan juga di tempat-tempat yang sedang beroperasi ya. Ini adalah cadangan daripada CDC. Pertama adalah yang paling penting adalah kena pakai glove, pakai buang semasa berurusan dengan disinfektan sebab ia mungkin korosif. Dan kedua adalah bersih permukaan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Okay, yang pertama adalah di rumah ya. Di rumah ya kita boleh mempraktikkan dengan cara membersih dengan air bersih dan sabun memadai. Okay? Di mana ia perlu dibuat secara rutin, di mana semua permukaan-permukaan yang mudah disentuh seperti meja, doorknob, switch lampu, telefon, keyboard, tanda, sinki dan pelbagai tempat yang digunakan dicuci sekerap yang mungkin dengan air bersih dan sabun. Okay? Dan tempat-tempat seperti tanda semua dicuci dengan disinfektan. Okay. Dan jikalau tempat-tempat yang di mana premis yang mempunyai essential sector yang masih beroperasi ya, yang mana kunjungan ramai, pula perlu lebih detail, dicuci dengan sabun dan boleh digunakan disinfektan yang sesuai yang berada dalam pasaran. Permukaan seperti yang saya bagi tahu, gloves tu perlu diubahlah. Okay. Dan penggunaan disinfektan ya, pastikan bahawa permukaan dibiarkan lembap untuk seketika dan pemakaian glove dan ventilasi yang baik disyorkan semasa disinfektan. Okay. Pemutih dekat rumah ya, bleaching agent ya, juga boleh digunakan sebagai bancuhan, tetapi tengok mengikut bancuhan yang sesuai, boleh ditukar sebagai disinfektan ataupun untuk tempat-tempat yang menghandlekan haiwan-haiwan
boleh menggunakan alkohol 70% sebagai untuk tujuan disinfektan. Selain daripada itu ada banyak disinfektan di pasaran yang mempunyai deskripsi mereka, jadi bolehlah digunakan semua bahan-bahan tersebut. Baik, jadi kalau ikutkan ada beberapa jenis bahan yang mungkin uh, di telah diuji berkesan untuk sekurang-kurangnya kita cut off cycle virus tersebut untuk digunakan di kawasan yang tertentu. Tapi ada juga yang bertanya tentang penggunaan hand sanitizer. Adakah boleh hand sanitizer tersebut di spray atau disapu pada haiwan peliharaan secara kontak terus? Pada tu. Okey, kalau kita tengok cara sebaran COVID ya adalah melalui melalui simptom bersih atau batuk dan juga dengan berhampiran dalam lebih kurang daripada 1 meter dan selalunya dia berkaitan dengan tangan. Bila kita pegang sesuatu barang yang telah pun dikontaminasi, maka infeksi bermula di sana ya. So untuk itu KKM telah pun mencadangkan ataupun setiap kali memberitahu kepada kita supaya cuci tangan sebaik yang mungkin. Mana-mana kita pergi ataupun dalam masa ke semasa bila ada time kita gunakan disinfektan. Jadi hand sanitizer yang paling sesuai, yang paling available pada masa ini. Jadi penggunaan dia amat digalakkan lah sebab kuman-kuman kalaulah terdapat kuman-kuman di tangan kita, penggunaan hand sanitizer ini akan mematikan kuman tersebut. Jadi selepas tu kita tak perlu risaulah nak sentuh benda-benda lain atau nak sentuh muka ke sebab tempat sentuhan pertama tangan kita telah pun disanitizekan. So mungkin itu yang mungkin di sebalik kenapa kita perlu gunakan hand sanitizer. Okey, itu satu. Tapi adakah ia selamat jika sebab kadang-kadang bila ada setengah individu terlampau risau kan, jadi hand sanitizer tu dia sapu dekat kucing ataupun anjing direct ke badan haiwan peliharaan tersebut. Adakah ia selamat ataupun macam mana, doktor? Okay, untuk saya, saya rasa itu tak perlu dilakukan lah. Mungkin itu dah dalam keadaan terlalu panik kot. Sebenarnya kalau tangan kita telah pun disanitize dan apabila kita mengendali haiwan tersebut, saya rasa tak perlulah bancuhkan atau tak perlu mandikan dia dengan sanitizer sekali lagi lah. Okay? Memadai untuk kita buat dan saya rasa untuk pandangan saya lah, mungkin saya rasa tak berapa sesuai lah kalau kita spray sanitizer dari masa ke semasa ke muka seekor kucing ya. Tak berapa. Tak disarankan lagi kiranya tak perlulah sampai tahap itulah ya doktor ya. Betul. Okey, alright. Apa ni? Kalau ikutkan sekarang saya dapat juga beberapa kes, banyaklah juga sebenarnya kes dalam tempoh PKP ni. Kucing orang kata time PKP ni lah kucing sakit. Okey. So apakah langkah-langkah yang perlu diambil jika haiwan peliharaan jatuh sakit ketika PKP ini kerana sedia maklum bila perintah kawalan pergerakan tu kebanyakan pemilik haiwan tak dapat nak bergerak sejauh lebih 10 km untuk mendapatkan rawatan ataupun khidmat nasihat doktor veterina. Jadinya apakah mungkin langkah-langkah yang perlu diambil ketika ini sebagai guideline kepada pemilik haiwan tersebut untuk mendapatkan rawatan bagi haiwan peliharaan mereka yang sakit? Okey, yang pertama ya, pemilik haiwan tersebut jangan panik ya. Jangan panik melihat keadaan haiwan mereka. Okay, jikalau mereka mendapati haiwan mereka bersin ataupun sedang batuk ataupun demam, so yang pertama adalah mereka perlu meletakkan haiwan itu dalam kurungan. Okay, jangan biarkan dia melayau dan asingkan haiwan itu daripada haiwan-haiwan yang lain. Sediakan makanan dan minuman yang cukup dalam kurungan tersebut. Okay. Dan bawa kepada klinik haiwan yang berdekatan secepat mungkin untuk rawatan. Okay. Berdasarkan panduan dan nasihat doktor veterina, ikutlah apa yang patut perlu dilakukan. Yang penting ya, jangan cuba mengubati dia sendiri. Mungkin kita ada ubatan-ubatan lama ataupun ubatan-ubatan yang dibeli daripada farmasi
kita terus bagi pada haiwan tersebut. Sebab terlalu panik kita nak dia baik, itu adalah satu praktis yang salah. Dan yang paling penting adalah jangan buang haiwan tersebut. Dia dah sakit, saya nak menghindarkan dia, cara terbaik adalah saya buang. Ini salah di sisi undang-undang ya. Di mana kita sepatutnya sebagai pemilik ya memastikan bahawa dia diberi rawatan, bukannya dibuang. Saya rasa ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Kalau siapa yang mendapati haiwan mereka berada dalam keadaan apa-apa simptom penyakit. Itulah yang menjadi isu sekarang adalah kadang-kadang bukan mereka tak nak bawa doktor, tapi disebabkan oleh kawalan pergerakan, maksudnya pergerakan mereka adalah terhad. Jadinya kadang-kadang mereka hanya mungkin meminta khidmat nasihat melalui talian instead of dapatkan rawatan secara terus daripada doktor veterina yang sepatutnya. Jadi itu yang mungkin menjadi kekangan bagi pemilik haiwan ketika ini. Okay. Saya rasa walaupun kita dalam keadaan MCO dan kawalan yang ketat, tetapi kerajaan telah memberikan sedikit pelonggaran di mana masih boleh berjalan membawa keluar kucing untuk rawatan, tapi dia kena seorang sajalah dalam kereta. Jangan pula 2, 3 atau satu whole keluarga masuk dalam kereta dan katakan saya nak bawa kucing ke klinik. Tak boleh lah. Dan selain dari itu, letaklah kucing di belakang seat dan tunjukkan kepada rakan-rakan kita yang sedang bertugas kucing ini perlu dibawa untuk rawatan dan boleh ditunjuk apabila balik nanti boleh ditunjuk resit ataupun slip rawatan yang dibuat. Saya rasa kelonggaran ini masih dibenarkan. Sebab kami juga ada dapat pemilik haiwan yang mengadulah kepada kami kan, rakan-rakan veterina yang lain, di mana mereka tidak dibenarkan untuk pergi mendapatkan rawatan. Jadinya mungkin ada sesuatu yang mungkin kita boleh usulkan kemudian. Tapi setakat ini saya rasa masih diberi kelonggaran untuk dapatkan. Mungkin ada kes-kes terpencil sajalah yang mungkin merisaukan pemilik haiwan yang saya rasa kes-kes begitu di mana pemilik itu sendiri try to pergi ke klinik ataupun ke farmasi beli ubat dengan memberitahu bahawa kucing mereka sakit. So sebagai di pusat-pusat kawalan mereka merasa ini sebagai alasan yang diberikan untuk mereka keluar. Jadi di sini mereka tidak perlu disyorkan untuk buat rawatan sendiri. Lebih baik bawa kepada doktor haiwan yang berhampiran. Okey, itu adalah langkah yang terbaik sebenarnya doktor, betul kan? Daripada kita buat self medication yang mungkin akan lebih memudaratkan kesihatan ataupun membahayakan nyawa lagi. Baiklah, saya tahu doktor, okey, ada kebanyakan klinik veterina masih beroperasi ketika MCO tetapi dalam keadaan yang mungkin berbeza daripada hari-hari sebelum ini. Jadi apakah yang mungkin doktor ada boleh berkongsi peraturan yang perlu dipatuhi ketika di klinik veterina sepanjang PKP ini berlangsung untuk pemilik haiwan itu mendapatkan rawatan. Okey, saya rasa jabatan ada mengeluarkan panduan, tetapi kebanyakan panduan yang perlu diambil oleh semua klinik yang sedang berfungsi ataupun sedang diambil di mana masa operasi telah pun dilimitkan. Ada yang beroperasi sampai pukul 5, ada yang beroperasi sampai pukul 6. Selain dari itu, satu SOP stringent telah pun diambil di klinik di mana suhu badan pemilik diambil sebelum dibenarkan masuk dalam klinik dan tempat duduk telah pun diatur dengan jarak 1 meter supaya social distancing dibenarkan dan hanya bilangan kerusi kosong sahaja yang dibenarkan dalam waiting room. Jikalau tak ada tempat, pemilik-pemilik diminta untuk duduk dalam kereta mereka dan akan dipanggil apabila ada kekosongan. Dan fasilitis klinik disinfect dan juga dicuci secara kerap oleh pekerja-pekerja supaya memastikan bahawa pemilik kucing atau pemilik haiwan yang datang tu terjaga.
Dan yang paling penting adalah kalau pemilik itu sendiri ada simptom ataupun Mhm. kucing itu datangnya daripada rumah yang sudah ada pun dikuarantinkan, maka pemilik tidak dibenarkan, haiwan itu diambil oleh staf haiwan dan rawatan dilakukan, dan selepas itu preskripsi diberitahu melalui telefon dan haiwan itu dipulangkan. So saya rasa ini adalah tindakan-tindakan atau SOP-SOP yang diambil oleh kebanyakan klinik pada masa sekarang, dan Mhm. saya rasa ini adalah yang terbaik. Mereka memastikan bahawa pemilik pun terjaga, kesihatan pemilik terjaga, pada masa yang sama haiwan yang sakit pun dirawat. Jadi ini adalah yang sedang dipatuhilah doktor pada masa ini. Baik, kalau ikutkan guideline tersebut adalah sangat orang kata win-win situation lah bagi semua pihak, especially staff klinik dan juga pemilik haiwan yang datang untuk mendapatkan rawatan bagi haiwan mereka. Uh, jadinya baiklah. Um, Okay, I think kita pun dah nak sampai ke towards the end of this discussion. Jadi, apakah nasihat doktor kepada pemilik haiwan peliharaan berkaitan pandemik COVID-19 ini dan kaitannya dengan kebajikan haiwan? Okey, yang pertama adalah jangan panik. Sebagai pemilik haiwan, pastikan bahawa tanggungjawab anda dibuat secara terbaik, dan dalam keadaan ini kita tak perlu berdebat tentang isu-isu di mana adakah jangkitan itu akan cross contamination. Itu semua jangan berdebat sebab kita ada spesialis ataupun pakar-pakar di sana yang sedang dalam proses bertukus lumus untuk membuat kajian dan juga memberi kita pandangan. Dan setiap hari saya ingat KKM ada memberi penjelasan yang mendalam. Kita sebagai pemilik haiwan pastikan bahawa haiwan kita terjaga, social distancing kita dibuat, dan seperti yang kita bincang tu semua perkara-perkara di mana haiwan tu perlu dijaga dan diberi jagaan yang rapi. Dan nasihat saya adalah kalau sesiapa yang ada simptom, walau apapun lah, okay, ada simptom, jangan handle your pet at this moment. Biar yang sehat, ahli keluarga yang sehat tu handle haiwan, especially kalau yang ada kucing. So dengan itu saya amat berterima kasih lah kepada Jom Channel kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit pendapat mengenai ini. So, harapan kita ya, Mhm. supaya rakan-rakan di sana yang memiliki haiwan jangan panik, jangan risau, uh, pastikan bahawa tanggungjawab sebagai pemilik haiwan itu dibuat secara terbaik. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Saravana Kumar atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, di mana perkara ini sometimes kurang ilmu oleh pemilik haiwan tersebut, kadang-kadang boleh mengundang pada masalah lain. Jadinya sedikit tips yang mungkin saya boleh selitkan sebelum kita tutup rancangan ini. Uh, apa tu, kita nak bagi sedikit tips macam mana nak kurangkan stres pada haiwan peliharaan ketika PKP sedang berlangsung, lebih lagi pada kucing sebab kucing yang lebih sensitif sebenarnya. Okey, sedia maklum kucing lebih kepada they need their own space. Kadang-kadang perlu time diorang sendiri, perlu masa sendiri. Jadi bila dalam keadaan PKP, owner sebelum ni pergi kerja, rumah kosong, tiba-tiba ada pula owner dekat rumah kan. So sometimes can lead to stress factor yang kadang-kadang boleh menyebabkan kucing tunjuk behavior yang mungkin tak disenangi oleh pemilik haiwan. Jadinya apa yang perlu kita buat ketika PKP ini adalah kita, seperti yang Dr. Kumar ada explain tadi mengenai 5 perkara penting yang kita perlu provide ataupun kita perlu sediakan dari segi makanan yang berkhasiat, tempat, kesihatan apa semua tu. Antaranya adalah menjadikan tempat untuk menyuruh, sorok ataupun menyendiri supaya mereka ada masa mereka sendiri. Jangan terlampau gomol ke, nak peluk ke. Kadang-kadang merimaskan. Maaf. Kadang-kadang merimaskan mereka, jadinya boleh lead to pelbagai penyakit bila stres. Okey, jadinya
Itu adalah salah satu tips yang kita boleh amalkan sepanjang tempoh PKP supaya kita tak stres, kucing pun tak stres. Jadinya alhamdulillah setakat ini saja perkongsian kami pada kali ini. Sebelum sebelum kami tutup, jaga kebersihan, jaga social distancing, stay safe, stay at home. InsyaAllah kita pasti menang untuk lawan COVID-19. Assalamualaikum, salam Ramadan. Bye, kita jumpa lagi.